Salam sejahtera para penonton. Kita bertemu lagi dalam Econ Roundtable musim ketiga. Untuk episod hari ini, kita akan berbincang isu yang cukup penting kerana ia melibatkan pendidikan dan pembelajaran anak-anak muda. Kita akan lihat bagaimana kita boleh menangani isu generasi hilang pembelajaran pasca COVID-19. Bersama-sama saya di studio hari ini, kita ada dua tetamu undangan. Cik Rachel Francis, Ketua Pegawai Eksekutif My Readers, dan Dr. Anwar Ahmad, Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang Cik Rachel. Selamat datang Doktor. Selamat datang. So, terima kasih kerana sudi hadir ke studio kami pada hari ini. So, kita akan berbincang tentang satu isu yang kita dengarlah memang begitu hangat dibicarakan, iaitu berkaitan dengan pendidikan, pembelajaran, COVID-19 dan isu yang akan saya sentuh nanti iaitu lost learning generation, generasi hilang pembelajaran. Adakah isu ini isu yang baru atau isu ini dah lama cuma baru muncul atau memang isu ini yang perlu kita perkara yang perlu kita beri perhatian untuk masa-masa akan datang. Okey, saya mulakan dengan Rachel dulu. Rachel, izinkan saya untuk bertanya sedikit sebanyak latar belakang. Apakah kedudukan Rachel sebelum memegang jawatan sebagai pegawai eksekutif dulu? Pengalaman pendidikan. Sorry. Yeah. Terima kasih Doktor. So sebenarnya saya bekas guru di sekolah menengah. Dulu saya mengajar di Jengka. Bukan sekolah luar bandar tetapi sememangnya agak rural lah nak dikatakan. So apabila mengajar di sekolah didapati bahawa ramai anak murid saya yang sebenarnya menghadapi kesukaran membaca bacaan yang asas. So kemahiran membaca asas tidak ada walaupun mereka adalah anak murid sekolah menengah. Sudah sekolah menengah pun sukar membaca. Sukar membaca. Okey. Dan kadang-kadang apabila dilihat situasi ini muncul dalam segi disiplin. Anak murid ni akan ponting sekolah atau akan tidur di dalam kelas ataupun isu-isu lain yang kita kategorikan sebagai isu disiplin tetapi apabila ditelitikan sebenarnya adalah isu tidak boleh membaca. Okey. So jadi ada permulaannya di situ memang pernah mengajar sebelum menjadi seorang pegawai eksekutif. Okey, kita berbalik dengan rakan saya daripada UKM dulu, Dr. Anwar. Dr. Anwar, sekarang Dr. Anwar di Fakulti Pendidikan UKM. Betul. Saya tengok tadi tajuknya di fakulti berkaitan dengan pembangunan komuniti katanya di situ. Betul. Prof, boleh cerita sedikit latar belakang Prof sehingga ke sebelum menjawat jawatan sekarang? Terima kasih Datuk. Yang pertamanya saya sebenarnya adalah seorang guru. Asalnya seorang guru. Saya mengajar di Sarawak. Pernah di Sarawak tu di mana, Prof? Di Three Rivers. Three Rivers di Sarawak, di Mukah. Di Mukah, kawasan Melanau. Kawasan Melanau. Kawasan cantik sekali tu. Ada sungai Mukah dan sebagainya. Saya rindu sekali. Di Sarawak, kemudian saya pulang kembali ke Semenanjung. Saya mengajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Menengah. Di Kajang. Dan kemudian menyertai Fakulti Pendidikan. Saya tertarik bila dikatakan sukar untuk membaca. Bila dah tak sukar membaca, menulis tu lagilah cerita. So tadi dikatakan bukan di sekolah luar bandar, tetapi katanya kira agak bandar lah, bukan bandar raya. Menurut pandangan Rachel, apa punca sebenarnya kesukaran membaca ni yang masalah ini berlaku di kalangan pelajar kita? Ini sebelum COVID bukan? Semasa mengajar dulu. Jadi kenapa ini berlaku? Pada pendapat saya, jurang ini sebenarnya adalah jurang pendapatan. Apabila dilihat, kadang-kadang kita of course ada dua punca, kadang-kadang adalah jurang bandar luar bandar dan kadang-kadang adalah jurang pendapatan. Apabila seseorang ibu bapa itu tidak mahir membaca sendiri. So tidak memiliki kemahiran untuk mengajar anak mereka ataupun mungkin tidak sedar kepentingan pendidikan, tidak menghantar anak kepada taska, tiada pendidikan prasekolah, tak ada pengalaman. Mungkin mereka tidak mampu membeli bahan bacaan di rumah. Jurang sedemikian yang kita lihat
Jadi anak murid ini masuk ke sekolah buat kali pertama, darjah 1, tidak reti huruf, tak kenal huruf lagi, belum kenal huruf, tetapi guru mungkin tidak tahu situasi ini berlaku. Dan apabila seseorang anak murid itu tercicir pada tahap tahun 1 dan benda itu tak ada intervensi yang berlaku pada tahap itu, anak murid ini masuk ke darjah 2 dan bertahun-tahun tidak dapat dikesan masalah ini. So isu dia isu intervensi. So nanti saya nak dengar cerita orang kat Sarawak ni. Semasa di pengalaman di Sarawak dulu dan juga saya pasti dengan kajian yang ada sekarang, apa isu yang bagi Prof yang really memang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga masa saya mendidik anak-anak di sekolah? Saya fikir isu utama kepada pendidikan kita adalah kemiskinan. Kemiskinan ini tadi ekonomi, kemiskinan betul ya. Itu yang sangat ketara lah. Dan walaupun kita melakukan banyak intervensi, khususnya Kementerian Pendidikan, itu kita ucap terima kasihlah usaha KPM ni. Tapi kita tahu bahawa kekangan utama itu disebabkan oleh anak-anak ini masih berada dalam ruang kemiskinan. Mereka tak dapat keluar dan bersaing sama tinggi dengan rakan-rakan mereka dari kalangan keluarga yang lebih berada. Jadi pada saya kalau kita bercakap soal pendidikan, soal keciciran, dia sangat terkait dengan kemiskinan. Jadi maknanya kalau berdasarkan dua yang saya dengar tadi, bila kita sebut status ekonomi samalah kemiskinan, maka penyelesaian masalah ini tidak hanya perlu diselesaikan hanya di bilik darjah saja. Dia lebih bersifat holistik. Betul. Jadi saya rasa kita perlu melihat apakah yang perlu dilakukan atau sedang dilakukan sekarang yang boleh kita ketengahkan nanti untuk kita bincangkan dalam slot yang kedua, iaitu mungkin kita akan bincangkan apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan, dan mungkin Dr. Anwar boleh ceritakan nanti apakah langkah-langkah yang sedang dan boleh kita lakukan pada masa akan datang. Sebab isu tadi disebut ialah berkaitan dengan ekonomi. Di situ disebut tentang kemiskinan. Bila sebut ekonomi, maka pendapatan dan sebagainya. So kita sudah sampai ke penghujung slot yang pertama. Kita baru memulakan perbincangan kita, telah mengenal pasti isu kemiskinan, isu taraf sosioekonomi. So kita sambung selepas ini. Terima kasih Cik Rachel, Dr. Anwar. So, kembali kepada cerita kita tadi. Saya sangat tertarik dengan isu kemiskinan. Bila kita sebut tentang kemiskinan ini, sebenarnya apa sebenarnya isu? Sebab kami orang ekonomi hanya mencerita tentang pendapatan dan sebagainya. Pengalaman Prof, bila sebut, apakah isu-isu yang bila kita sebut tentang kemiskinan dan pendidikan ni, Prof? Pada saya yang penting adalah bagaimana kita nak mendekati kemiskinan itu dengan dasar-dasar yang berkesan. Kalau kita lihat dari segi latarnya, kita ada 3 fasa. Kalau kita bercakap soal dasar pendidikan. Dasar pertama adalah sebelum DEB. Kalau kita gunakan DEB itu sebagai tanda aras kepada isu kemiskinan. Maknanya sebelum 1970. Itu fasa pertama. Fasa kedua adalah waktu DEB, 70 sehingga 1990. Dan kemudian fasa 3 adalah pasca. Sampai sekarang lah ya? Yes. Kalau kita lihat sebelum DEB itu, isu pendidikan dalam ruang negara kita selepas merdeka itu, kita tidak mempunyai apa-apa agenda yang jelas tentang bagaimana nak menguruskan kemiskinan dalam ruang pendidikan. Kita tahu bahawa kemiskinan itu menyebabkan pendidikan anak-anak akan tercicir dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sebelum DEB itu, tidak ada satu agenda yang jelas, yang besar. Dan apa yang berlaku adalah kita melihat perjalanan kepada pendidikan sebelum DEB itu lebih kepada membangunkan nation state atau negara bangsa. Kita bercakap soal laporan razak, bahasa Melayu. Kita melihat bahawa itulah kaedah-kaedah yang kita gunakan untuk menyelesaikan isu pendidikan. Tapi bila berlaku Mei 69, peristiwa 13 Mei 69, kita sedar bahawa negara kita tidak boleh lari daripada menyelesaikan isu kemiskinan kalau kita nak menjadikan sebuah negara yang aman, baik dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa pendidikan itu adalah salah satu alat yang paling berkesan dalam menyelesaikan isu kemiskinan. Kita dapat meningkatkan mobiliti sosial masyarakat melalui pendidikan dan sebagainya. Jadi
kalau kita lihat pasal daripada tahun 1970 hingga 1910 tu ditekankan soal ekonomi, soal pendapatan, dan kita gunakan pendidikan itu untuk menjelaskan isu-isu kemiskinan. Baik, kemudian pada waktu itu kita lihat agenda lebih bercakap soal Bumiputera, bukan Bumiputera, Melayu, Cina, India. Kita lihat bahawa kalau kita nak menyelesaikan isu pendidikan, kita harus fokus pada Melayu, Cina, India, Bumiputera, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Tapi selepas 90, kita sedar bahawa perkara dah berubah. Dalam melihat pendidikan ni, kita tak boleh lagi melihat isu kaum. Tetapi mungkin Prof boleh setuju saya bahawa kita kena melihat kepada isu B40, M40, T20. Dan kalau kita gunakan data perangkaan misalnya dari perangkaan Malaysia misalnya, daripada tahun 89, tahun sebelum berakhirnya DEB, jurang pendapatan misalnya antara Melayu dengan orang Cina sebagai satu contoh lah. Kita tengok tahun 89 jurang pendapatannya sekitar RM500. 497. 30 tahun kemudian 2019 kita dapati dia sudah membesar. Jurang itu semakin besar. Tapi kalau kita lihat jurang bukan kaum, maksudnya menggunakan pendapatan apa kita panggil T20 dan sebagainya, kita lihat lebih besar. Maksudnya kita tidak lagi boleh menggunakan kaum sebagai alat ukur kita, tetapi menggunakan B40, M40 dan juga T20 sebagai asas untuk kita mengukur. Jadi dasar-dasar pendidikan hari ini mestilah berasaskan kepada kumpulan sasar yang jelas. Bukan lagi sebab dia Melayu, dia dibantu dan sebagainya lah. Terima kasih Prof. Itu satu topik yang sangat menarik sebab kita sering, kalau di Malaysia ni, we tend to ethnicize. Segala benda di ethnicity-kan. So now kita nak dengar daripada Cik Rachel. Apa yang telah dilakukan, aktiviti-aktiviti ataupun langkah-langkah yang telah dilakukan. Tadi kita dengar tentang isu B40, M40, T20. Apa yang telah dilakukan oleh MyReaders dalam urusan untuk menangani isu-isu ini? Sangat menarik Prof sebut mengenai kaitan antara pendapatan dengan pendidikan dan bagaimana dia berhubung kait di mana taraf pendidikan also mengakibatkan, beri kesan kepada bagaimana jurang pendapatan tu boleh ditutup. So di MyReaders kami faham isu ini dan faham bahawa kami perlu memberi intervensi kepada anak-anak murid B40. So di negara kita yang paling terkesan disebabkan keciciran pelajar adalah anak-anak murid B40. Adakah ini disebabkan oleh COVID-19? Sebab orang banyak bercerita tentang lost learning generation. Is it hanya semasa COVID atau sebelum itu pun memang sudah ada? So MyReaders sudah dimulakan sebelum pandemik. Sebelum COVID. Dah dimulakan dan memang itu kumpulan sasaran kami. Disebabkan mereka mungkin tidak mampu mendapatkan intervensi untuk anak mereka. Kalau dilihatkan anak-anak murid yang mungkin tidak mahir membaca, anak-anak T20, maybe M40, mereka boleh mampu tuition. Ataupun intervensi lain. Jadi itu sebabnya MyReaders fokus kepada golongan B40. So jadi selepas COVID ini ada tak perbezaan cara intervensi ataupun dia sama? Sebab kita tahu ramai menyebut COVID-19 ini walaupun dia satu musibah, tetapi dia juga adalah satu peluang untuk kita melakukan sesuatu yang baru. So do you see any ataupun ada tak melakukan sedikit perbezaan cara intervensi? Ya, sememangnya ada perbezaan. Sebelum COVID, kami lakukan intervensi secara bersemuka. So, tutor sukarelawan membaca bersama dengan anak murid tersebut. Tetapi disebabkan penutupan sekolah and PKP semua tu, sekarang kami membaca menggunakan WhatsApp. Tutor sukarelawan menggunakan voice note dalam WhatsApp dan anak murid membaca. So, sekarang ni lokasi bukan halangan. Mungkin tutor kami berada di KL, anak murid berada di Sarawak. Itu adalah sesuatu yang mungkin. Nah, itu lagi, bukankah ia lagi menjerat lagi situasi itu? Sedangkan isu dia B40 adalah antaranya ialah masalah gadget dan sebagainya. So bagaimana MyReaders menyelesaikan masalah itu? Tadi masalahnya ialah B40. So tapi sekarang sudah berubah PDPR ataupun online memerlukan gadget. So bukankah itu lagi menyebabkan sukar lagi mereka yang tidak ada perkakas dan sebagainya. So how do your organisation address that? Terima kasih untuk soalan tu. So sebenarnya
apa yang kami lakukan ialah kerjasama bersama organisasi lain. Okey, seperti kami pada tahun ini kami akan bekerjasama bersama-sama dengan Yayasan Petronas yang akan memberi sumbangan untuk 2,000 anak murid untuk belajar bersama-sama dengan peranti. So ada peranti. Ada peranti juga. Di dalam peranti itu ada modul My Readers. Alright. Dan intervensi membaca diberikan dalam bentuk tutor sukarelawan yang menggunakan gadget tersebut. Okey. Jadi ya ini sebab ya kalau kita tengok pasca Covid ini ramai yang bercerita tentang kehilangan pembelajaran ya. So saya lebih ingin memberi penekanan dalam slot yang ketiga nanti. Apakah yang perlu dilakukan? Yang lain daripada yang lain, Prof. Ya, ini adalah ruang yang terbaik untuk kita mencadangkan. Kalau boleh diterima, dan kalau tak boleh, maka kita biarkan untuk diwacanakan. Ya, so kita sampai ke slot yang penghujung slot yang kedua ini. So untuk slot yang ketiga nanti kita kembali untuk membincangkan tentang apa yang perlu dilakukan pada masa hadapan. Baik, terima kasih ya. Kita sudah pun mendengar isu-isu yang dibangkitkan tadi berkaitan dengan masalah pembelajaran di sekolah ya. Cik Rachel, saya mulakan dulu di slot kita yang ketiga ini ya. Apakah langkah ataupun cadangan yang boleh dikemukakan ya untuk menangani isu yang telah disebut tadi? Tadi ada disebutlah langkah-langkah remedial yang telah dilakukan. Tapi pada pandangan ni, sebab kita ada ruang ni masa depan panjang lagi. Apa yang boleh dicadangkan? Pada pendapat saya, setiap sekolah perlu diberikan hak untuk membuat keputusan. So, pemerkasaan. Yes, pemerkasaan sekolah. Berani ke sekolah membuat? Sekarang ni disebabkan COVID, ada pelan selama 3 bulan di mana pihak SLT boleh membuat keputusan sama ada apa intervensi yang sesuai untuk sebelum kita mulakan semula dengan silibus sekolah. Okey. So, pada pendapat saya itu sepatutnya jangka masa panjang. Okey, bukan hanya 3 bulan saja. Ya. Okey. Bukan hanya tahun ini. Oh, okey. Ya. Setiap tahun perlu ada keputusan yang dibuat oleh sekolah. So, penilaian pada awal sekolah apabila untuk menentukan sama ada anak murid memerlukan intervensi lain. Sebab kita dah sebut bahawa masalah ini bukan masalah baru. Okey. Masalah di mana anak murid masuk ke sekolah tetapi belum menguasai asas bacaan apa semua tu, kita dah tahu dah. So mungkin setiap sekolah boleh membuat penilaian tersendiri dan menentukan apa apa yang perlu dilakukan. Jadi bukankah ini nanti agak menimbulkan sedikit masalah? Guru akan terpaksa memikirkan yang itu, nak meneruskan yang ini lagi. Lepas tu nak mencapai matlamat untuk KPI yang lain-lain lagi. Macam mana tu? Boleh saya ceritakan sikit. So apabila kami merupakan guru di sekolah dahulu, apa yang kami buat adalah membimbing mentor untuk membaca bersama-sama dengan mentor-mentee lah. So program kami di sekolah adalah program mentor-mentee, di mana guru tidak terbeban dengan keperluan untuk mengajar 30 anak murid yang ketinggalan ini. Okey. So agak berlainan sedikit lah ya. Okey, Prof. So pada pandangan Prof ya, kita telah mendengar tentang isu berkaitan dengan lost learning generation. Kerap sangat kita dengar, khususnya pasca COVID ya. Ramai anak-anak kita yang tercicir dan kita dengar juga tadi yang tidak pandai membaca dan menulis. Pandai-pandai. Kalau diberi peluang lah Prof ya, saya nak bagi peluang untuk memberi cadangan. Apa yang boleh dicadangkan? Yang luar kotak ke, luar baldi ke, luar tempayan ke, yang lain daripada yang lain yang Prof rasa boleh kita cadangkan kepada kerajaan ke, sektor awam ke, sektor swasta, individu atau masyarakat. Baik, sebenarnya Datuk, kita ada sebelum COVID ni kita dah ada pengalaman sebenarnya tentang lost learning ni. Okey. Kita tu siapa? Kita Malaysia ni. Okey. Kalau kita baca laporan keciciran Murad 1974. Ya, okey. Sudah ada dinyatakan bahawa ada generasi tahun 70-an yang berhadapan dengan lost learning ni. Okey. Tapi waktu itu fenomena itu tidak sama seperti COVID. Okey.
fenomena ketika itu disebabkan oleh kemiskinan yang seperti kita bincang tadi, di mana 40% daripada pelajar-pelajar tidak ke sekolah dan sebagainya. Dan kerajaan telah mengambil tindakan-tindakan yang perlu pada waktu itu untuk menyelesaikan isu lost learning ataupun keciciran pada itu. Itu pengalaman kita yang pertama. Tapi pengalaman COVID ni dia berbeza sebab dia bukan disebabkan oleh kemiskinan sahaja, tapi disebabkan oleh pandemik itu sendiri. Jadi dia ada gabungan antara kemiskinan, pandemik, disebabkan sekolah ditutup dan sebagainya menyebabkan lost learning itu berlaku. Dan OECD, Bank Dunia, UNESCO, kalau kita lihat report mereka sejak 2 tahun lepas, semua bersetuju bahawa perkara yang mesti dilakukan oleh sebuah kerajaan dalam menyelesaikan isu lost learning ialah melakukan desentralisasi. Seperti yang disebut oleh Syed tadi tentang sekolah diperkasakan, diberi ruang untuk menyusun semula perancangan pembelajaran pelajar, untuk melihat keadaan pelajar. Kumpulan B40 bagaimana untuk dibantu, M40 bagaimana untuk dibantu kan. Jadi kepakaran guru itu bukan hanya kepada pengajaran tetapi lebih kepada menguruskan pelajar di waktu ini. Jadi kalau kita lihat COVID ini memberi kita satu ruang untuk guru itu bukan hanya mahir ataupun pakar dalam pedagogi pengajaran tetapi juga bagaimana nak menguruskan psikologi pelajar, mental pelajar, emosi pelajar. Dan perkara ini sebelum COVID tidak begitu diberi perhatian yang besar. Dulu kita ingat cikgu pergi ke sekolah mengajar saja. Dapat exam lulusan yang baik, cikgu itu cikgu yang cemerlang. Tapi COVID mengajar kita banyak perkara baru. Bahawa pendidikan itu bukan hanya akademik. Pendidikan itu soal kesejahteraan pelajar, soal emosi pelajar, soal keupayaan pelajar untuk belajar sendiri dan sebagainya. Saya rasa dua perkara ni, satu desentralisasi pendidikan ini harus ditroka. Bagaimana kita boleh menyusun supaya desentralisasi ini dapat diselarikan dengan amalan kita yang ada sekarang. Yang keduanya adalah guru itu mesti dia lebih mahir bukan hanya pedagogi tetapi juga soal-soal lain yang berkait dengan pembangunan dan kesejahteraan pelajar. Prof, ini mengundang satu dalam benak kepala saya, Prof. Saya terbaca ramai guru nak berhenti dah sekarang. Betul ke ni? Satu, adakah ini berkait sekarang dengan tambahan lagi tanggungjawab? Dahlah dulu, desentralisasi maksudnya sekarang kita menyah pusatkan, right? So maknanya sekolah sudah ada keupayaan untuk melakukan apa yang dirasakan perlu. Tetapi kadang-kadang ramai orang berkata dah tambah lagi lah pula tanggungjawab guru. So memang itulah menyebabkan ramai lagi yang rasa ini waktu yang terbaik untuk kita berhenti. Adakah betul itu, Prof? Isu besar awal ni Datuk, bukan berlaku hari ini. Tapi selepas COVID ni jumlah itu meningkat dengan besar. Kenapa, Prof? Kerana apabila kita bercakap COVID ni, dia bukan hanya pasal pengajaran saja. Sekarang ni arahan-arahan yang datang kepada cikgu itu bukan hanya soal mengajar, dia juga soal mengurus pelajar. Itu yang tadi disebut. Cikgu berada di depan sekolah menyambut pelajar, periksa pelajar, terpaksa membuat pemeriksaan kesihatan pelajar, membuat laporan-laporan yang bukan berasaskan pengajaran dan pembelajaran. Dia adalah laporan-laporan di luar daripada urusan pengajaran. Jadi guru tertekan. Yang keduanya adalah guru-guru, terutamanya guru yang hampir pencen, umur 50-an ke atas kan. Mereka ni adalah golongan yang mungkin tidak savvy ataupun tidak mahir dengan teknologi. Ya, betul. Sedangkan arahan daripada pusat, daripada kementerian mesti mahir dengan berbagai jenis teknologi dalam proses pengajaran yang disebut oleh Syed tadi tentang digital learning dan sebagainya. Jadi ini semua memerlukan keperluan untuk guru ni belajar, relearn balik proses reskilling, uptooling, whatever. Dan ini adalah satu beban kepada mereka yang mungkin tidak berada dalam kemahiran-kemahiran tersebut. Dan dia ada peluang might as well. Jadi sebab itu kita kata kalau sekolah diberi ruang untuk desentralisasi, banyak keputusan-keputusan itu boleh dibuat selari dan sesuai dengan keperluan di peringkat sekolah tersebut. Jadi guru dapat dikurangkan tekanan-tekanan yang tidak perlu bergantung kepada keperluan mereka. Terima kasih, Prof. Saya sangat teruja dengan perbincangan kita pada hari ini. Kita sudah sampai di penghujung episod pada hari ini. Terima kasih kepada kedua-dua, Rachel, kepada Prof. Dr. Anwar, kepada dua tetamu undangan kerana sudi datang ke studio kami di WTC KL untuk meluangkan masa dan bertukar pendapat bagi manfaat bersama. Kita jumpa lagi di episod seterusnya pada minggu hadapan, di hari dan waktu yang sama.